Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zuhairi bin Salim dari Section 30. Hari ini saya akan membincangkan tentang kes perceraian di Malaysia. Perceraian adalah jalan atau langkah terakhir yang diambil oleh sesebuah pasangan dalam menamatkan ikatan yang terjalin, yaitu ikatan perkawinan. Perceraian atau perpisahan adalah fenomena yang boleh berlaku tanpa diduga. Ia boleh terjadi tanpa mengira berapa lama tempoh sesebuah perkawinan itu terjalin. Tempoh 3 tahun di awal perkawinan adalah salah satu tempoh yang kritikal di mana pasangan belajar memahami dan menerima kelemahan dan kekurangan pasangan mereka. Statistik yang dikeluarkan oleh JAKIM pada tahun 2010 menunjukkan setiap tahun perceraian berlaku di antara 2.700 hingga 3.700 kes. Perceraian boleh berlaku disebabkan beberapa perkara, antaranya tiada persefahaman. Isteri tidak faham tugas suami, suami juga tidak memahami tugas isteri. Masing-masing bekerja, masing-masing penat, malah masing-masing buat hal sendiri walaupun sudah anak. Jumlah wanita lebih ramai memenuhi institusi pekerjaan tinggi dan seterusnya semakin banyak menguasai jawatan dalam bidang pekerjaan. Pendidikan dalam rumah tangga semakin terhakis. Satu puncanya apabila wanita semakin ramai diperlukan untuk keluar bekerja, sedangkan lelaki pula gagal menampung keperluan membantu dalam pendidikan anak. Dalam kata mudahnya, dunia pekerjaan kini memerlukan bantuan wanita untuk terus bergerak, tetapi dunia rumah tangga memerlukan bantuan lelaki untuk terus harmoni. Apabila wanita kelihatan berjaya menampung keperluan dunia pekerjaan, tentu kemampuannya menguruskan isi rumah tangga menyusut. Ketika itulah peranan lelaki diperlukan, tetapi sedikit malang apabila lelaki terus ke belakang. Di dunia kerjaya mereka menyusut, manakala di dalam rumah tangga mereka sering gagal menampung ruang kosong yang ditinggalkan istri bekerja. Hasilnya, pergolakan pasti berlaku. Rumah tangga berantakan, anak pasti terkena impak negatif dan seterusnya mendasar di dalam jiwa sehingga dewasa. Seterusnya, tiada persefahaman antara suami dan istri. Apabila tiada persefahaman, pasangan mula rasa bosan dan malas untuk berkomunikasi. Ini menyebabkan mereka terus meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Tiada sifat tolong-menolong dalam melakukan kerja rumah bersama. Penjagaan anak diserahkan 100% kepada istri, sedangkan ia adalah tanggung jawab bersama. Apabila berlaku jurang yang besar dalam pembagian urusan rumah tangga, istri akan merasa terbeban dan tertekan dengan kehidupan alam pekerjaan dan dalam keadaan dalam rumah sendiri. Yang ketiga ialah kahwin muda. Apabila berkahwin muda, katakanlah pada umur 18 tahun, sejurus selepas SPM, pasangan itu masih lagi boleh dikatakan belum matang. Dengan suami yang mungkin masih belum ada mata pencarian yang kukuh, ia sedikit sebanyak akan memberi impak kepada keluarga. Yang keempat pula ialah campur tangan mertua. Apabila sudah berkahwin, suatu tentu keputusan mesti dibuat oleh suami istri. Amat malang apabila mertua yang membuat segala pilihan. Ramai yang mengatakan ibu mertua selalu campur tangan. Apa sahaja yang dilakukan oleh menantu akan dibantah. Lebih-lebih lagi menantu yang tinggal sebumbung dengan mertua. Seterusnya ialah ketagihan dada. Ganja dan heroin adalah yang paling popular. Apa yang mengejutkan, ramai bakal istri sudah tahu bakal suami mereka adalah seorang penagih dada. Namun, mereka berpikiran bahawa suami akan berubah jika berkahwin. Percayalah, jika sekali seorang itu merasai nikmatnya dada, amat sukar untuk dia melupakannya. Bayangkan jika suami gian dengan dada, apa akan terjadi kepada keluarga? Tentunya diabaikan, maka apabila diabaikan, istri akan menuntut cerai. Yang terakhir adalah enggan dimadukan. Apa salahnya jika suami ingin berkahwin lain? Ramai isteri yang tidak mahu dimadukan dan rela diceraikan. Tidak ada kajian khusus yang dilakukan setakat ini kenapa isteri enggan dimadukan. Daripada sumber-sumber tidak rasmi dan sekadar perbualan mulut, ramai isteri yang tidak mahu berkongsi suami kerana tidak mahu suami celup sana celup sini. Nampak agak kurang sopan, tapi itulah kebenarannya. Isteri hanya mahukan suami di sisinya untuk melayan mereka secara eksklusif dan bukannya dengan perempuan walaupun berstatus halal. Terusnya, saya akan membincangkan kesan ataupun impak kepada anak-anak disebabkan perceraian. Yang pertama, terganggu dalam pelajaran. Anak-anak yang membesar dalam situasi getir ini, mereka hilang tumpuan dalam pelajaran. Anak-anak yang selalu ditekan akibat ibu bapa yang beremosi menyebabkan mereka kehilangan motivasi dan semangat untuk belajar. Walaupun mereka berpotensi untuk berjaya, suasana rumah yang tidak selesa dan tidak tenang menyebabkan anak tiada semangat untuk mengulang kaji pelajaran, lantas prestasi di sekolah merosot. Apabila ibu bapa mengalami masalah perceraian, anak menjadi tidak terurus pendidikannya kerana ibu bapa fokus terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi dan kerap kali mereka harus turun dan naik mahkamah atas pelbagai tuntutan yang dibuat semasa perceraian. Atas alasan ini, ibu bapa membiarkan pendidikan agama anak-anak terbiar. Kesan yang terakhir ialah mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sehat. Rentetan daripada pegangan agama yang kurang, anak-anak mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sehat seperti merokok, melepak dan ponting sekolah.
Pergaulan bebas boleh terjadi jika anaknya merasa sunyi tanpa kasih sayang dan belayan ibu bapanya. Apabila pergaulan bebas terjadi, ini akan meningkatkan masalah lain seperti seks, rogol, anak luar nikah dan kes buang bayi. Selain itu, ibu bapa tunggal juga sibuk mencari nafkah sehingga mereka terbiar dan juga kebajikan mereka kurang dijaga. Anak-anak juga merasa bosan dan rimas untuk berada di rumah jika ibu bapanya selalu menekan dan mencari kesalahan anaknya. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi daripada berlakunya penceraian. Yang pertama ialah sentiasa berkomunikasi. Kerapkan berkomunikasi bersama teman hidup anda kerana dalam rumah tangga, percakapan sesama sendiri mengukuhkan lagi perhubungan apabila kita berkongsi pendapat, perasaan dan masalah. Yang kedua, meminta maaf dan cepat memaafkan kesalahan yang dilakukan. Jika berlaku pertelingkahan atau salah faham, segeralah untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Patuh pada janji dan ikrar semasa saat pernikahan. Jika pasangan anda meminta maaf, segeralah memaafkan dan berbaik semula. Yang ketiga, setia, jujur dan hormat. Ketiga-tiga ini amatlah penting dalam setiap perhubungan demi menjaga ikatan itu agar kekal lama dan tidak berakhir dengan penceraian. Jangan sesekali curang dengan pasangan anda kerana buruk padanya jika ada orang ketiga. Yang keempat, tolak pemikiran tentang cerai. Jika anda menghadapi masalah dalam rumah tangga, elakkan dari memikirkan tentang penceraian. Cuba berhadapan dengan masalah itu dan tanganinya dengan jalan yang baik. Fikirkan dahulu tentang anak-anak dan kesannya jika bercerai. Dan yang terakhir, kongsi dan tangani masalah kewangan bersama. Sememangnya suami adalah ketua keluarga yang wajib untuk menyarai isi keluarga. Namun, jika si suami mempunyai masalah kewangan, si isteri hendaklah bersama untuk menyelesaikan, bantu meringankan beban dengan ikhtiar menjalankan bisnes kecil-kecilan atau alternatif untuk kembali bekerja. Tidak salah jika isteri bantu suami atau sebaliknya, bukannya angkat kaki dan tinggalkannya sahaja. Kesimpulannya, penceraian maupun perpisahan adalah satu tragedi yang boleh berlaku di alam perkahwinan. Rentetan dari kejadian ini boleh menjadi satu trauma emosi seandainya individu tersebut tidak dapat mengawal dan tidak tahu cara untuk mengatasinya. Penceraian dan perpisahan yang berlaku antara ibu dan bapa boleh meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kanak-kanak sehingga membantutkan proses pendewasaan kanak-kanak itu sendiri. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.